أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sambungan kitab tasawuf, kitab penawar bagi hati, surat 29, hadis yang kedua di muka surat tersebut. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulum fid darain amin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kadhiba al-'abdu kizbatan idza kadhibal abdu kizbatan taba'ada anhul malaku milan min natni ma ja'a bih idza kadhibal abdu kizbatan taba'ada anhul malaku milan min natni ma ja'a bih. Artinya, apabila berdusta seorang hamba Allah Ta'ala sekali berdusta, nescaya jauh daripadanya oleh malaikat, maknanya malaikat pergi jauh daripadanya 1 mil. 1 mil itu 1 batu. Kerana busuk dusta yang mendatangkan ia dengan dia. Kerana busuk dusta yang mendatangkan ia dengan dia. Maksudnya, bagi malaikat, orang yang berdusta ni dia macam orang kentut lah, busuk. Ya, kentut keluar busuk. Orang yang berdusta cakap dusta ni bagi malaikat, ya, itu satu kerja yang busuk, perbuatan busuk. Ya. Maka malaikat tak suka benda busuk. Syaitan, iblis suka benda busuk. Ya, maka sebab tu malaikat dia suka wangi-wangi. Ya, kita disunatkan berpakaian bersih dan berwangi-wangian kerana itu adalah daripada kesukaan malaikat. Tapi malaikat tak suka bau busuk. Seperti segi fadilat dia ada kat situ sebagai meraihkan majlis kita. Tapi bila kita kentut, malaikat lari. Dia tak suka bau kentut. Tapi kalau kita kata kita buat perkara sunat tu dapat pahala sunatnya, tapi yang ceritakan malaikat lari itu bukan dia tak cantik. Malaikat yang meraihkan bersama dengan manusia tu, dengan ibadatnya, dengan majlis-majlis ilmunya, maka dia lari, dia tak mau. Okey. Jadi begitu jugalah orang bohong, orang dusta. Ketahui olehmu, habis dah tu kita masuk pada tajuk hari ini juga, pesanan daripada pengarang kitab dengan hukum sebenarnya menipu ni. Menipu ni dia hukum luas hukumannya, cerita tentang hukumnya. Ketahui olehmu bahawasanya berdusta itu haram. Itu komplitnya. Dia letak situ. Ya, berdusta, menipu ni memang haram lah. Tiada ada kata hukum lain benda tu. Asasnya, pada usulnya, pada asasnya dialah satu perkara haram. Jadi bukan sekadar kita kata merosakkan hati, merosakkan jiwa hati kita dalam batin kita dengan kita berdusta. Dia bahkan kejinya sampai kepada haram. Tetapi ada ketika boleh berbohong. Ya.
melainkan kerana sangat berhajat kepadanya, sangat berhajat kepada bohong. Ya. Macam mana berhajat kepada bohong? Ya. Seperti berdusta pada peperangan. Ya, menipu dalam peperangan. Jadi untuk mendapatkan kemenangan, dia tak boleh lurus bendui lah. Macam tu juga orang berpolitik, sama-sama dia itulah, dia menipu untuk dapatkan kemenangan contohnya. Tapi kalau menipu untuk kita kata kekalkan jawatan dia, untuk menipu, untuk mengkayakan diri dia atau sebagainya, bukan untuk maslahah rakyat, untuk kepentingan diri dan memudaratkan rakyat, itu haram. Ini dalam strategi kita katakan untuk mendapatkan kemenangan dalam satu-satu pilihan raya atau sebagainya, dia helah. Dia, sebab ulama katakan dia kira perang. Dia perang nak dapatkan tu. Okey. Jadi itu hajat. Peperangan ni hajat lah. Kalau kita tak perang, kita kalah dalam peperangan, runtuhlah Islam. Maka dia suruh berdusta. Makna berdusta ada teknik, ada strategi, ada helah dalam peperangan. Dan berdusta kerana mendamaikan orang yang berkelahi. Dia menipu kerana apa? Kerana nak mendamaikan orang yang, dua orang lelaki yang berkelahi atau dua orang yang berkelahi. Okey. Jadi dia pun bercakap lah, si Fulan kepada si Fulan, orang ni bergaduh, lama dah tak bercakap, lama dah tak berjumpa. Kita kata si Fulan ni kirim salam, dia, aku dah jumpa dia hari tu, dia rasa menyesal, dia rasa diri dia bersalah, dan dia tak cakap pun. Tujuan kita bercakap gitu untuk orang ni jadi lembut hati dia. Boleh satu hari dia dengar orang ni bagi salam apa sebagainya, dia berlembut hati lah. Jadi dia, itu strateginya. Dan berdusta suami tak kala ingkar ia di hadapan isterinya. Okey. Berdusta suami tak kala ingkar ia di hadapan isterinya, bahawa ada madunya lebih kasih kepadanya. Dia kena sambung tu, kita tak faham dusta macam mana. Jadi ini yang Piramli kata tu, mesti pandai pembohong, mesti pandai temberang. Orang bermadu, berkahwin 3, madu 3 ke madu 8 ke. Pembohong, macam Piramli kata, kalau tak bohong tak boleh lah. Salah satu daripada bohongnya, dia puji lebih lah bini dia yang ni. Dia tak puji, dia kata bini tu yang dia kasih. Contohlah, sedangkan orang lelaki ni dia ada kasih sayang antara dua orang madu ni, 2 ke 3, dia mesti ada salah seorang yang lebih, macam anak lah. Dia tak boleh kita kata bagi sama banyak kasih ni, dia tak dapat. Sebab dia perasaan hati, tapi dia tak keluarkan, tak boleh luahkan. Dia kata dalam banyak-banyak madu aku ni, yang duduk kat sana tu lah yang bagus, aku sayang sikit, koma lain ni aku anggap biasa aja. Tak boleh. Dia kena ambil hati juga. Dia tak boleh zahirkan kasih itu lebih pada seseorang. Jadi dia pun bohong lah. Kadang orang perempuan ni dia suka uji suami dia. Saya masak sedap ke? Madu awak madu saya tu yang masak sedap. Kata kan. Kamu lah masak sedap. Kata, yang ni bukan sedap mana pun. Tujuan dia untuk ambil hati. Itu menipu namanya. Tapi menipu macam tu harus. Sebab strategi nak jaga hati orang perempuan ni bukan senang. Tapi orang lelaki ni dia macam tu lah. Dia lurus bendui juga kadang-kadang dalam bab ni. Kalau tak sedap, dia kata tak sedap lah. Okey.
Dan apabila harus berdusta, salah satu contoh lah, ya. Bila harus berdusta, maka yang lebih baik bahawa memakai ia akan tauriah. Kalau pun, maksudnya, ya, walaupun dalam hukum di sini keadaan terdesak macam ni, ya, dikatakan boleh berbohong, ya, tetapi eloknya pakai tauriah. Cara tauriah. Apa dia tauriah? Dan iaitu menyebut ia akan perkataan yang ada baginya dua makna. Ya. Jadi dia bukan nak masukkan makna pertama, dia nak masuk makna kedua. Satu makna yang hampir dan satu makna yang jauh. Maka menghendaki ia makna yang jauh tu. Kalau bahasa Inggeris itu double meaning lah. Jadi dalam segi menipu ni dia suruh buat double meaning. Jadi benda tu bukan maksud yang ni, maksud yang ni misalnya. Jadi macam menipu, memang menipu juga lah. Okey. Adapun mengumpat, maka iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci. Jadi habis dah cerita tadi hukum yang dikatakan menipu. Jadi ada menipu yang diharuskan, ya, bukan menipu sunat. Ni tak pernah menipu sunat. Ya. Ya, menipu yang diharuskan. Menipu sunat apa menipu sunat? Menipu sunat ni memuji. Memuji isteri. Tu nipu sunat lah. Sunat puji dia. Bukan sunat menipunya. Tak ada tipu sunat. Sunat memujinya. Walaupun pada hakikatnya tak macam tu. Supaya elok hatinya. Dia ada dulu dalam kitab. Kitab ni juga rasanya. Supaya elok hati dia. Okey, habis. Masuk mengumpat sekejap cerita pasal kata-kata, lidah. Ya. Adapun mengumpat, maka iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia akan dia jika mendengar ia akan dia. Sekalipun engkau benar. Berhenti kat situ. Kita sebut sesuatu perkataan yang kalau orang yang kita cerita pasal dia tu, dia dengar, dia marah. Dia tak suka. Marah ni bukanlah marah mengamuk lah. Dia tak suka. Dia benci. Ya, betul dia benci, dia tak kata marah. Kita sebut pasal orang, tak kiralah apa sebutan kita. Kalau perkataan tu didengar oleh dia, dia marah. Dia benci. Dia tak suka. Sekalipun engkau benar, sekalipun cerita tu cerita betul. Ni ada setengah orang dulu lah. Sekarang orang dah pandai-pandai kot, dah mengaji dah. Orang dulu macam tu, dia duk membawa, orang tak boleh mengumpat-ngumpat orang ni. Kami bukan mengumpat, kami cakap betul. Tu kira tak betul. Bila cakap betul, ya, itu nama mengumpat. Okey. Jadi makna macam mana? Kata mengumpat ni. Kalau kita cakap terang-terang benda tu depan dia, ya, kita tak sampai hati nak cakap. Kita suka sorok-sorok, kita cakap belakang. Tak cakap depan. Ya, benda tu takut kalau dia dengar. Jangan tak dia dengar lagi. Tu namanya membawang tu lah, mengumpat nama tu. Sebab kita tak boleh nak cakap depan dia. Kita bisik-bisik, lindung-lindung dengan di belakang dia, baru kita nak bercakap. Itu bererti perkataan yang kita nak bercakap tu benda yang menyakitkan dia lah. Walaupun benda tu benar. Sama ada engkau sebut akan kekurangan pada dirinya. Mengumpat ni masuk apa? Bukan kata kita bercakap pasal akhlak dia, peribadi dia, percakapan dia. Masuk pada semua kekurangan pada dirinya. Atau pada akalnya, kita kata dia tu bukan cerdik mana pun. Kita kata, tu makna mengumpat kat tu. Atau pada perbuatannya. Kelaku lah misalnya lah. Kita duk cerita pasal dia ni kedekut ke. Kita cerita pasal dia berzina pun. Termasuk mengumpat.
Dia tu kerja duk mengorat laki orang, kita kata contohlah, orang membawang gitulah, memburukkan orang. Walaupun benda tu betul. Atau pada perkataannya, cara dia bercakap, kita hina, kita komplain. Bercakap pun, ya Allah, aku tak faham tu, plak cakap gitu. Walaupun kita kata benda tu biasalah cerita kan. Itu masuk mengumpat. Sebab kalau dia tahu kita cakap pasal dia marah. Atau pada kainnya, pakaiannya. Cerita pasal kain tak betul lah, apa color baju ke apa semua ke. Yang kalau dia tahu dia marah. Atau pada yang lain, tak kira lah apa sahaja yang cakap pasal orang. Pasal suami dia ke, pasal dia ke, pasal anak-anak dia ke, termasuklah juga. Itu namanya mengumpat. Okey. Belum habis cerita bab tu, hukum hakamnya tu. Dan telah berfirman Allah Ta'ala, wala yaqtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wala yaqtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Artinya, jangan mengumpat oleh setengah kamu akan setengah. Adakah kasih seorang kamu memakan daging saudaranya yang mati? Hadis ni masyhur. Hadis ni berkenaan larangan Nabi orang mengumpat. Wala yaqtab ba'dukum ba'da. Jangan mengumpat sebahagian kamu akan sebahagian. Maknanya antara kamu dengan kamu. Bahasa Arab diguna ba'dukum ba'da. Di kalangan kamu tu. Orang ni kata kat orang ni kata kat orang ni, kata ba'dukum ba'da. Jangan kamu mengumpat sebahagian kamu. Kenapa tak boleh? Jangan tu pasal apa? Sebab Nabi bagi tahu sebab dia. Ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu ayyakula lahma akhi, bahawa kamu, sebahagian kamu tu memakan daging saudaranya. Kamu suka ke kamu makan daging saudara? Maitan, yang mati. Pergi rumah kawan yang mati tu, pergi kerat badan dia makan. Usah kata nak kerat makan, nak kerat pun tak lalu. Tak tega, tak sampai hati, tambah nak pergi makan. Fakarihtumu. Maka Nabi kata, itulah kamu tak suka. Maka Nabi kiaskan seolah-olah orang yang mengumpat seolah-olah makan daging kawan dia. Buruknya perangai tu, pada segi apa tu? Disamakan begitu. Nabi gunakan isti'arah. Buruknya perangai tu, bandingan nak sebut kat sini ni. Kerana kerja memakan daging kawan ni, dahsyat. Sanggup makan daging kawan dia sendiri. Gila ke apa ke dia kan. Semelih kawan ni dia makan. Tak ada manusia tak buat gitu. Tak sampai hati nak pergi buat gitu. Bahkan kalau mati dia pergi tanam elok. Buruknya perangai kalau ada orang pergi makan daging kawan dia. Macam itulah buruknya orang yang mengumpat kawan dia. Okey. Maka benci kamu akan dia, kata Nabi. Jadi bandingan tu kuat. Menghina sesuatu perbuatan yang kita katakan tak elok sangat lah pada segi syarak. Sebab tu dia katakan contoh begitu. Berbeza dengan fitnah. Fitnah lagi dahsyat daripada mengumpat. Sebab fitnah ni benda tak betul. Dia beza tu, dia masuk pada kazab, penipu. Dan menipu tu membawa kepada fitnah. Lagi dahsyat. Sebab tu al-fitnah tu asyaddu minal qatli. Dia katakan fitnah tu lebih dahsyat daripada membunuh. Lebih pada dahsyat membunuh. Sebab dia ni menipu serta memusnahkan reputasi orang lah.
diri seseorang tu, akhlak dia, nama dia, apa dan sebagainya, menyebabkan orang ni tadi dicemoh. Kalau silap dengan fitnah tersebut, kena hukum gantung, bunuh sebab dia tak bunuh, dituduh bunuh. Itu fitnah. Fitnah ni lebih dahsyat pada bunuh. Umpat ni macam makan daging dulu. Dia tak sampai bunuh lah. Baru hukum macam makan daging. Dah mati kawan dia, dia ambil daging makan. Jadi perumpamaan pada segi dosanya, dosa mengumpat dengan dosa memfitnah, besar lagi dosa memfitnah. Okey, beratnya sampai macam hukum bunuh. Pada segi celanya, cela orang yang mengumpat, bandingan dia macam dia sanggup untuk makan daging kawan dia sendiri. Walaupun dia tak bunuh, dia makan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibah. Iyyakum wal ghibah fa innal ghibata ashaddu minaz zina. Qila lahu kaifa? Qala innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubu Allahu alaihi wa in sahibal ghibati la yaghfiru lahu hatta yaghfiru lahu sahibuh. Artinya jauhkan oleh kamu akan diri kamu dan takut oleh kamu akan mengumpat. Ya, jadi kalau dalam hadis selalu kita jumpa perkataan iyyakum. Ya, jarang digunakan dalam perkataan percakapan orang Arab. Ya. Di selalunya kita jumpa dalam hadis lah, iyyakum wal ghibah, iyyakum wal hasada. Dia suka bila sebut iyyakum tu, dalam Fatihah, iyyaka na'budu, iyyaka akan dikau. Makna dia berbeza. Iyyaka dengan iyyakum dalam Fatihah, iyyaka sini iyyakum. Iya di sini makna suruh jaga-jaga. Kalau kami dulu terjemahnya, guru kami, jaga-jaga kata dia. Iyyakum wal ghibah, jaga-jaga dengan ngumpat. Iyyakum wal hasad, jaga-jaga kamu dengan hasad dengki. Maksud dia kata jaga-jaga tu buat apa? Jauhi. Bahasa Melayu suruh jaga-jaga. Ya. Jadi kita jarang guna jauhkan. Jaga-jaga oi. Jangan dekat, masuk situ. Jaga-jaga api tu, jaga-jaga jatuh karang. Maknanya suruh jauh daripada tempat tu. Bukan suruh pergi dekat juga. Kita faham tak? Budak-budak ni kalau kita tegur dia, jaga-jaga tu. Dia lagi di depan. Dia tak apa, tak jatuh. Sebenarnya suruh jaga-jaga tu suruh jauhkan. Sebab benda tu bahaya. Iyyakum wal ghibah, jaga-jaga. Jauhkanlah maksud dia. Ghibah maknanya jaga diri kamu dan jaga ribah. Maknanya jaga, jauhkan jarak diri kamu dengan ribah. Apa dia ribah? Ribah tu mengumpat. Fa innal ghibah ashaddu minaz zina, kata Nabi. Bahwasanya ribah itu adalah lebih dahsyat daripada zina. Qila lahu kaifa, ditanyakan pada Nabi, macam mana pula boleh jadi ribah itu lebih dahsyat daripada zina? Pada pandangan sahabat, zina lah keji. Perbuatan dia sampai kena sebat. Ya, kena rejam. Perbuatannya disebut selalu tentang wala taqrabuz zina, zina daripada fahsyak. Ya. Pasal apa pula disebut ribah itu dah lebih dahsyat pada zina? Dia hanya ngumpat je pun. Qala, kata Nabi SAW bersabda, innar rajula qad yazni wa yatubu. Buruknya di segi ni. Kata dia, orang lelaki yang berzina, kadang-kadangnya dia bertaubat. Setelah bertaubat, fayatubullahu alaihi, maka Allah Ta'ala terima taubatnya. Boleh lagi dia bertaubat dan Allah Ta'ala terima taubat dia. Wa inna sahibal ghibah, tetapi orang yang ghibah, orang yang mengumpat, la yaghfiru zunubu, tidak diampun dosanya. La yaghfiru, la yughfaru lahu, tidak diampunkan baginya. Hatta yaghfiru lahu sahibihu, melainkan orang yang diumpat ampunkan dia. Tiada diampuni baginya hingga mengampuni baginya oleh orang diumpat. Diumpat tu mana diumpat.
Apa faham ni? Fahamnya, dosa kita dengan Allah Ta'ala, kalau kita hanya dosa dengan Tuhan, dosanya, ya, dengan bertaubat kita tak ada sangkut dengan orang. Ya, orang berzina yang suka berzina dengan sama-sama zina lah. Ya, dia dosa dia dengan Tuhan. Dia tak dosa dengan orang. Kesalahan dia tu. Berbeza mengumpat, dosa kita bukan buat salah ke Tuhan semata-mata, dosa kita dengan orang. Kita sangkut dengan orang. Kita kata dekat orang, maka kita buat salah dengan orang. Bila buat salah dengan orang, tak minta ampun, kita salah juga dengan Tuhan. Sebab perbuatan membuat orang tu, Tuhan tak suka juga. Jadi dua salah dia. Salah pada segi dengan orang yang kita mengumpat, salah dengan Allah. Ada kita minta halal tu. Jadi beza dia di sana. Ya, dosa zina, dia boleh minta ampun. Dosa arak boleh minta ampun. Ya, terus ya Allah Ta'ala ampunkan. Berbeza dengan manusia. Kadang-kadang, ya, besar jarum pun dia tak boleh ampun. Ya, itu dicerita dalam kisah ulama'. Ya, ada ulama' yang dia meninggal. Ya, dia meninggal. Orang dulu, ulama' dulu, ya, bila meninggal, anak murid dia mimpi Tok Guru dia dalam jumpa Tok Guru dia. Jadi satu orang anak murid jumpa Tok Guru ni. Ceritanya orang Bani Israel. Tanya dia, Tuan, macam mana Tuan duduk dalam alam barzakh? Ya, selamat ke? Tak, kata dia. Aku diazab. Tuan, dia kata, pasal apa? Aku tunggu lama ni, dia kata, dalam alam barzakh ni. Ya, tunggu lama nak keluar ni. Lambat boleh lepas daripada fitnah kubur, kata dia. Jadi anak murid dia heran lah pasal apa Tuan. Itu kan ibadat banyak, amal banyak, ya, alim, bukan takat alim, banyak amal soleh. Dia kata, aku pernah mengambil jarum kawan aku, kata dia. Pernah ambil jarum kawan aku. Ya, aku tak minta izin pada Tuan dia. Sebesar jarum ni. Kesalahan dia, dia ambil barang orang sebesar jarum tanpa izin tuannya. Maka dia ditahan di akhirat, di alam barzah. Tak boleh lepas nak masuk syurga, nak masuk nikmat alam barzah. Ya, satu jarum. Kalau kita sapu berlambak-lambak, lagilah. Itu dia ujian pada alim ulama. Okey. Atau ada hadis lagi, insya-Allah kita minggu depan. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina fil arifin. Allahumma aftah alaina fil arifin. Allahumma aftah alaina fil arifin. Allah nawwir qulubana bil hidayatika kama nawwarta bi syarrika bi rahmatika wa rahmatika.